Baik, kita mulakan surah Yusuf. Mulai daripada ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma, maka manakala dakhalu telah masuk mereka ala Yusuf atas Yusuf. Awa telah ia hampiri. Dalam braket peluk. Ilaihi kepadanya abawaihi akan kedua ibu bapanya. Waqala dan telah berkata ia. Udkhulu masuklah olehmu Al-Misra ke Mesir. In sya'a, in jika telah berkendak ia. In jika sya'a telah berkendak ia. Allahu oleh Allah. Aminin keadaan orang-orang yang aman sentosa. Keadaan orang-orang yang aman sentosa. Baik ya, kita semak semula. Falamma dakhulu ala Yusuf. Maka manakala telah masuk mereka atas Yusuf. Maksudnya rombongan keluarga Yusuf daripada Kan'an ke Mesir dan disertai oleh kedua ibu bapanya sekali. Sebab rahsia Yusuf sebagai pembesar Mesir sudah termaklum kepada adik-beradiknya. Kerana Yusuf sudah mengakui ana Yusuf. Aku adalah Yusuf. Jadi masing-masing dah maklum dan tahu bahawa yang mereka datangi ini adalah daripada keluarga dan darah daging mereka. Maka pada masa itu rombongan mereka pun sampailah kepada Yusuf. Awa ilahi. Ini ayat 99 ya, yang baru masuk. Surah Yusuf ayat 99. Awa, telah ia peluk ilahi kepadanya abawaihi akan kedua ibu bapanya. Itu sebagai satu adat kebiasaan. Maknanya bila jumpa dengan orang tuanya, mereka peluk. Bila jumpa dengan saudaranya pun mereka peluk. Itulah perkataan awal. Kita lebih mesra kalau telah ia peluk kepadanya akan kedua ibu bapanya. Maknanya Nabi Yusuf menyambut baik kedatangan kedua ibu bapanya yang dirindui. Lalu dipeluklah kedua ibu bapanya. Sebagai adat kebiasaannya macam tu. Waqalah dan telah berkata ia, udkhulu Misra, masuklah olehmu ke Mesir. InsyaAllahu aminin, jika telah berkendak ia oleh Allah. Nescaya keadaan orang-orang yang aman sentosa. Inilah ucapan alu-aluan
daripada anak yang selama ini tidak diketahui ke mana duduknya. Daripada kecil hilang dan dianggap oleh adik-beradiknya dah mati. Tapi orang tua ini atau bapa Nabi Yusuf ini masih yakin yang Yusuf ini tidak mati. Baik, sama lagi. Warafa'ah ayat 100 ya. Warafa'ah dan telah mengangkat ia. Abawaihi akan kedua ibu bapanya. Rafa'ah ni asal makna mengangkat, tapi bolehlah disesuaikan dengan maksud ayat ini. Letak dalam bracket, letak makna menaikkan. Menaikkan. Rafa'ah. Alal arsy, atas singgasana. Atas singgasana. Waharu, dan telah tersungkur mereka. Dan telah tersungkur mereka lahu kepadanya. Sujadan, keadaan sujud. Bracket, tunduk. Waqala, dan telah berkata ia, ya abati, wahai bapaku, haza ini takwil uraian ru'yaya, mimpiku, min qablu, daripada dahulu. Qad, sesungguhnya, ja'alaha, telah menjadikan ia akannya. Telah menjadikan ia akannya. Rabbi, oleh Tuhanku. Haqqan, adalah benar. Waqad, dan sesungguhnya. Ahsana, telah memperbaguskan ia. Nanti ya. Tadi apa? Ja'alaha, telah menjadikan ia akannya, Rabbi, oleh Tuhanku, hakon, benar. Okay. Waqad ahsana, dan sesungguhnya telah memperbaguskan ia, bi, denganku. Is, di waktu, akhrajani, telah mengeluarkan ia akan daku. Minas sijni, daripada penjara. Waja'a, dan telah datang ia. Bikum, akan kamu. Minal badui, daripada dusun. Min ba'di, daripada sesudah. An, bahawa. Naza'a, telah mengganggu ia.
Asyaitanu oleh syaitan. Baini di antaraku, wa baina dan di antara, ikhwati saudara-saudaraku. Inna sesungguhnya, Rabbi Tuhanku, latifun amat lembut. Lima bagi apa yang yasha'u ia kendaki. Innahu sesungguhnya dia, wa dialah, al-alim maha mengetahui, al-hakim lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana. Baik, saya masuk mula ya. Wa rafa'a abawaihi, dan telah meninggikan ia ataupun ia telah mengangkat ia, bolehlah katakan tadi menaikkan. Dan telah menaikkan ia akan kedua ibu bapanya alal arsy, atas singgah sana. Adik-beradik ini Nabi Yusuf bawa ya di ruang hall Sri, ruang Sri, yang mana ya yang lain tidak masuk campur. Ya. Jadi ini hanya keluarga saja. Maka ya yang baru masuk ya ayat 100. Ayat 100 surah Yusuf. Dan ya diletakkanlah ya kedua orang tuanya alal arsy, atas singgasana. Wa kharru, dan telah tertiarap mereka atau telah tersungkur mereka lahu kepadanya. Nya tu Yusuf. Sujadan. Yusuf pun kat situ duduk. Ya. Lalu masing-masing pun ya keadaannya sujud. Sujud ni ya sujud tunduk lah. Ya. Kalau menghormati orang besar. Jadi masing-masing pun sujud dan sujud. Nabi Yusuf tak sujud. Ya, mereka sujud. Ya, mana tunduk kepadanya lahu, kepada Yusuf. Ya. Waqalah, dan telah berkata ia. Nabi Yusuf pun terangkanlah. Ya abati, wahai bapaku, haza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ini huraian mimpiku daripada dahulu. Qad ja'alaha Rabbi haqqo. Sesungguhnya telah menjadikan ia oleh Tuhanku kebenaran. Ya. Jadi kalau kita ya semak balik kepada ya mimpi Nabi Yusuf ketika dia katakan kepada ayahnya pada ayat yang keempat dulu. Yusuf berkata kepada ayahnya, ya ayat yang keempat, ya abati, wahai bapaku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Sesungguhnya aku telah melihat 11 bintang. 11 bintang tu mana adik-beradik dia 11 orang. Termasuk Bunyamin lah. 11. Ya. Dan Nabi Yusuf, termasuk Nabi Yusuf 12. Tapi semua yang 11 ni, 11 bintang ni sujud. Ya.
Kemudian wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Matahari itu bapak dia. Qamar, ya, bulan mak dia. Ra'aituhum, telah melihat aku akan mereka li kepadaku sajidin, orang-orang yang sujud. Inilah mimpinya. Wahai bapakku, aku telah melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku, aku lihat. Ya. Inilah tafsiran mimpinya yang diterangkan oleh bapa. Wahai bapakku, ya, inilah, ya, inilah ta'wil, haza ta'wil ru'yaya. Inilah huraian mimpiku min qablu, daripada dahulu yang pernah aku ceritakan. Ya. Bapa dia ingatkan, bapa ada pesan dengan Yusuf, engkau jangan ceritakan kepada adik-beradikmu yang lain. Nanti mereka akan menipu daya engkau. Jadi yang tahu hanya bapa dia, mimpi ini. Jadi kenyataannya tafsiran tadi, adik-beradiknya datang, mak bapaknya datang, semuanya, ya, telah, ya, menundukkan hormat, ya, hormat kepada Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf, ya, orang besar. Jadi, ya, masing-masing semuanya dianggap sebagai sajidin, sujud hormat. Inilah tafsirannya kalau nak tahu mimpi Nabi Yusuf. Tapi orang guna mimpi ini nak tundukkan orang. Kalau nak tundukkan orang, bacalah, ya, ayat 4 ni. Ya. Baca apa? Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi mereka ni membuat andaian kerana, ya, 11 bintang, matahari dan bulan sujud. Wah, dia katakan ini ayat penunduk. Ini semua adalah tafsir akli atau tafsir ra'yi, ikut logik. Jangan ikut, ya. Jangan ikut, ya, tafsiran-tafsiran demikian. Ini merosakkan ayat Quran. Ya, padahal kalimah li, tahu tak, li itu kepadaku, kepada tu mana kepada Yusuf. Yang kita tukar dhamir tu, Yusuf jadikan kita. Kan salah. Ya. Menukar dhamir. Ya, sekarang dhamir itu Yusuf. Kita tukar kepada diri kita. Ini salah. Ya. Sebab itu di antara ayat Quran ni kalau salah guna, dia jadi sihir. Sebab syaitan ni akan memutarkan ayat Allah. Kadang kita tak tukar pun ayat tu. Tapi perasan tak kita telah menukarkan dhamir ataupun ganti nama tu kepada diri kita. Ya. Baik. Nabi Yusuf pun melangsungkanlah ceritanya. Waqad ahsana bi, dan sesungguhnya telah memperbaguskan ia denganku. Rojani, di waktu telah mengeluarkan ia akan daku minas sijni, daripada penjara. Dia mengeluarkan ni kiranya bebaslah. Ya, di waktu aku sudah dibebaskan daripada penjara, ya, barulah aku merasai kesenangan ini. Wajah abikum minal badwi, dan telah datang ia kepada kamu daripada dusun. Mim ba'di, daripada sesudah an-naza'as syaitan, daripada sesudah bahawa telah mengganggu ia oleh syaitan. Maknanya gangguan syaitan ni maknanya, ya, yang itu, ya, kedengkian terhadap Yusuf. Itu makna gangguan syaitan. Dia dengki kepada Yusuf, dia dengki kepada Bunyamin, dan dia, ya, dengki kepada ayahnya, disebabkan ayahnya lebih kepada Yusuf dan Bunyamin. Ya, jadi Nabi Yusuf ceritakan balik, ya, daripada sesudah bahawa telah mengganggu oleh syaitan di antaraku dan di antara ikhwati, saudara-saudara.
Ya. Sekarang kita dah jumpa balik. Ya, setelah selama ini syaitan telah mengganggu di antara kita, memisahkan di antara kita. Ya, sekarang kita telah bertemu kembali. Ya, bertemu kembali dalam keadaan yang sudah matang. Mana fikiran tu masing-masing dah waras, dah matang. Ya, dulu fikiran tu jahat. Ya, dengki melampau-lampau. Ya. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku amat lembut bagi apa yang ia kendaki. Di sini Nabi Yusuf meletakkan sifat Allah latif. Latif ni, lembut ni, maknanya sesuatu yang kita tak dapat nak uraikan. Contohnya, terfikir ke bahawa Nabi Yusuf ni boleh jumpa kepada adik-beradik. Ya, tidak terfikir oleh Nabi Yusuf. Dia boleh jumpa dengan adik-beradiknya dan bapaknya yang sudah terpisah puluh tahun. Ya, atau belas tahun. Jadi dengan sifat latif Allah Ta'ala, kelembutan Allah Ta'ala, ya, Allah telah mempertemukan dengan cara yang tidak dapat dipikir oleh akal. Jadi banyak perkara-perkara kalau seandainya kita tak dapat nak uraikan, tak dapat nak melepaskan, maka kita berzikirlah dengan zikir ya latif. Zikirlah ya latif. Jadi bila kita berzikir dengan ya latif, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat menyelesaikan masalah yang kita tak dapat nak selesaikan, buntu fikiran kita. Maka berdoalah ataupun berzikirlah dengan zikir Tuhan ya latif, iaitu Tuhan yang maha lembut. Innahu wal alimul hakim. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya, keluarga ini sudah bersatu semula. Masing-masing dapat berjumpa dan masing-masing telah sedar kesalahannya masing-masing. Dan mereka barulah hormat kepada orang yang didengki, iaitu Nabi Yusuf. Ayahnya yang tak sehat pun dah sehat, dah dapat melihat. Tapi kesianlah, maknanya perjalanan nak datang ke Mesir, orang tua ni sudah tentulah dengan susah payah. Bukan dekat perjalanannya, makan masa berminggu-minggu baru sampai. Tapi semangat kerana nak jumpa anak. Seorang tua tadi bersemangat kerana ada berita baik yang dinanti-nanti. Jadi dah semangat untuk dia datang. Baik, sambung lagi. Rabbi. Sambung ayat seterusnya. Ayat yang ke-101. Rabbi, wahai Tuhanku. Qad sesungguhnya. Ataitani, telah engkau berikan kepadaku. Telah engkau berikan kepadaku. Minal mulki, daripada kerajaan. Wa'allamtani, dan telah mengajar engkau akan daku. Dan telah mengajar engkau akan daku. Min daripada ta'wil huraian. Al-ahadis, mimpi-mimpi. Fatiro, yang menciptakan.
As-samawati, langit-langit. As-samawati, langit-langit. Wal ardi, dan bumi. Anta, engkaulah. Wali, pelindungku. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Tawaffani, wafatkanlah oleh engkau akan daku. Musliman, sebagai seorang muslim. Wa alhiqni, dan hubungkanlah oleh engkau akan daku. Dan hubungkanlah oleh engkau akan daku. Bisolihin, dengan orang-orang yang soleh. Baik, saya masuk dulu ya. Jadi kisah Nabi Yusuf ini sebenarnya habis pada ayat 100. Ya. Nah, pada ayat 100 tu, itulah kesimpulan dia sudah jumpa dengan orang tuanya, dengan adik-beradik keseluruhannya. Ya, dia berkumpul kat situ. Ya. Dan diceritakan ayahnya juga, ya, akhirnya dia baliklah semula tempat asalnya ke Kanaan. Dan ketika ayahnya atau Nabi Yakub nak wafat, dia berpesan kepada anaknya, dia nakkan Yusuf besok angkat dia dan masukkan ke kubur. Dia dah berpesan, berwasiat, bahawa besok Nabi Yusuf dapat dia memikulnya dan memasukkan dia ke kubur. Jadi Nabi Yusuf pesanan itu walaupun kerja dia besar, berat, tapi dia luangkan masa juga, kerana itu wasiat daripada orang tuanya. Maka dia pun datang ketika hari wafat itu, dan apa yang dihajatkan oleh orang tuanya semua dia laksanakan. Maka dia pikul jenazahnya, dia kuburkan. Pikul ni mana sama-sama pikul lah, tapi waktu menadah di kubur tu dia nakkan Yusuf ada menadah di kubur. Itu wasiat daripada ayahnya, iaitu Nabi Yakub. Dan di selanjutnya diterangkan, Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Yusuf, qad ataitani minal mulki, sesungguhnya engkau telah berikan kepadaku minal mulki, daripada kerajaan, wa 'allamtani min ta'wil ahadis, dan telah mengajarkan engkau akan daripada huraian mimpi-mimpi. Ini adalah mukjizat kepada Nabi Yusuf. Kita kena faham. Artinya kita ni umat Muhammad, tidak ada istilah kita suruh mentafsir mimpi-mimpi, tak ada. Janganlah kita nak tafsir mimpi-mimpi. Sebab kita umat Muhammad, tidak diperlukan untuk mentafsir mimpi-mimpi. Jadi mimpi yang baik, kalau kita nak ceritakan pada kawan, silakan.
Tapi mimpi yang tak baik, Nabi memang larang jangan ceritakan kepada sesiapa. Ya, maka berlindunglah dengan Allah ya daripada syaitan yang direjam. Mana kalau kita mimpi buruk, kita terjaga, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, kemudian ubahlah posisi kita tidur tadi. Kalau tadi kita tidur terlentang, kita mengiring. Kalau tadi mengiring ke kiri, kita mengiring ke kanan. Ya. Itu adalah sunnah ya, yang ditunjukkan oleh Nabi. Kalau kita mimpi buruk. Ya. Tapi biasanya kalau mimpi buruk ini, ya, dia boleh bersambung lagi filem tu. Ya, boleh tidur, sambung lagi dia. Ya. Nah, jadi cara untuk tidak bersambung, maka hendaklah ya bantal tadi balikkan. Bantal tidur tu kita balikkan. Nanti akan masuk filem lain, filem barunya. Filem lama dah tutup dah. Ya. Dan syaratnya jangan ceritakan kepada sesiapa. Kadang kita suka ceritakan mimpi-mimpi buruk ni, kita suka ceritakan, tak boleh. Kita ya jangan ikutkan mimpi buruk itu. Kita berlindung dengan Allah, jadi seolah-olah kita sudah padamkan cerita itu, jadi kehidupan kita tidak terganggu oleh mimpi itu. Kalau orang ya asyik kepada mimpi itu masih menghantuinya sahaja, dia akan susahlah hidupnya. Dia dihantui oleh mimpi. Ya, susahlah kehidupan dia. Jadi kita jangan macam itu. Kita umat Muhammad, Nabi ajar, ya kita berlindung dengan Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Dan ya alihkan posisi tidur kita ataupun ubah bantal kita, itu adalah baik. Ya. Jangan ceritakan. Nabi Yusuf dia boleh mentawilkan atau menguraikan mimpi ini, itu mukjizat yang Allah telah berikan kepada Nabi Yusuf. Itu ya kelebihan Nabi Yusuf. Sebab itu Nabi Muhammad bukan sebagai pentafsir mimpi tak. Dan kalau mimpi baik, itulah maknanya. Kalau kawan senang nak dengar, kita ceritakan mimpi yang elok itu. Itu maksudnya. Dan Nabi Yusuf melanjutkan doanya, Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Anta waliyuna, engkaulah pelindung, anta wali, engkaulah pelindungku. Minta apa? Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa tawafani muslimah, dan wafatkanlah oleh engkau akan daku sebagai seorang muslim. Wa alhikni bis solihin, dan hubungkanlah akan daku dengan orang-orang yang soleh. Ya. Jadi kita doa ni sebenarnya kita boleh baca sebab doa ni berupa umum, tapi daripada perkataan Fatiras samawati. Ya. Jadi kita boleh baca daripada perkataan Fatiras samawati ataupun ya Rabbi anta Fatiras samawati. Rabbi anta. Rabbi itu wahai Tuhanku, engkaulah Fatiras samawati, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, dan engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri, dan hubungkanlah akan daku dengan orang-orang yang soleh. Ya. Dan kehidupan ya Nabi Yusuf, ya, maknanya dia meninggal dalam umur ya mi'atu wa ashrun, maknanya dalam umur ya 120 tahun ya. Dan diterangkan bahawa ya kuburnya ya disalut dengan batu marmar dan diletakkan ya di dekat dengan Sungai Nil, Mesir ya. Dekat dengan Sungai Nil.
Mengikut tafsirnya begitulah. Ya. Artinya ya, sama ada lagi kubur itu atau tidak, ya. Tapi keputusan daripada tafsirannya macam itulah diceritakan. Ya. Itu kisah Nabi Yusuf. Ya. Nah, dia punya cerita keluarga. Jadi semua itu adalah ibratun, pengajaran, ya, bagi orang-orang mukmin. Banyak pengajaran di situ. Baik ya, kita sambung lagi. Zalika, itu. Min amba'il ghaib. Min daripada amba'i, berita, berita-berita, al-ghaib yang ghaib. Nuhihi, kami wahyukan akannya. Kami wahyukan akannya ilaika kepada engkau. Wa ma kunta, dan tiada adalah engkau. Dan tiada adalah engkau ladaihim di sisi mereka. Is di waktu ajma'u, telah berkumpul mereka amrohum, akan urusan mereka, wahum, walhal mereka, yamkurun, mereka mengatur tipu daya. Biar simak semula. Zalika min amba'il ghaib. Itu daripada berita-berita yang gaib. Maknanya, cerita yang disebutkan itu, cerita Nabi Yusuf ni, adalah cerita yang gaib, yang Nabi sendiri tidak tahu kisah Nabi Yusuf. Ya. Jadi dengan ihsan Allah SWT telah menceritakan kisah Nabi Yusuf yang mulia ini kepada Nabi SAW. Dan ia dapatlah kita cerita sebenar, bukan cerita daripada Bani Israel. Sebab cerita daripada Bani Israel ni banyak perkara-perkara yang ditambah-tambah. Itu yang disebut jadi cerita Israiliyat. Tahu tak cerita Israiliyat? Israiliyat ni maknanya cerita dongeng. Ia daripada orang-orang Israel. Sebab itu Nabi tidak menerima cerita-cerita ini daripada Bani Israel. Walaupun mereka punya cerita, tapi cerita mereka sudah ditambah sana, tambah sini. Ya, macam contoh, cerita Nabi Ayub, ketika sujud, katanya kuman-kuman kat kepala tu, jatuh ke bawah bila dia sujud. Maka bila dia bangun sujud, dikutip balik kuman tu, letak di atas kepalanya balik. Jadi cerita ini tak logik bagi seorang Nabi yang patut menghindari daripada kerosakan. Tapi dia sanggup memudaratkan dirinya. Sanggup memudaratkan dirinya dengan meletakkan lagi kuman-kuman itu dalam atas kepalanya. Jadi artinya ini cerita ni tidak ada sahih. Ini ada juga ceritakan cerita Israiliyat. Cerita dongeng. Dongeng-dongeng Israel. Jadi Nabi dia tidak terima
cerita-cerita dongeng Israiliyat, tapi Nabi dipandu oleh wahyu. Ya. Itu dikatakan di sini, itu cerita-cerita itu ya Muhammad daripada amba'il ghaib. Cerita-cerita ataupun perkhabaran-perkhabaran yang gaib. Nuhihi ilaika. Kami wahyukan kepada engkau, kepada Nabi. Wa ma kunta ladaihim. Dan tiada adalah engkau di sisi mereka. Ketika itu, macam mana? Ya, adik-beradik mereka sering berdengkian. Ya, engkau tak ada di sisi mereka, ya Muhammad. Iza ajma'u amrahum. Di waktu telah berkumpul mereka akan amrahum, akan urusan mereka, wahum walhal mereka yang turun. Mereka yang mengatur tipu daya. Ketika itu Nabi tidak berada di sisi mereka. Ya, macam mana mereka mengatur tipu daya mereka, berkumpul, bersepakat. Dia nak melenyapkan Nabi Yusuf. Jadi engkau tak ada di situ masa itu. Tapi inilah cerita yang sebenar. Allah beritahu kepada Nabi SAW. Baik, satu lagi. Wama aksaruhum. Wama dan tiada. Aksarun nas. Kebanyakan manusia. Walau dan jikalau harostum telah sangat berharap engkau. Harostum telah sangat berharap engkau. Bimu'minin dengan orang-orang yang beriman. Baik, saya masuk mula ya. Ayat ini ya, kalau harfiah mungkin kita tidak akan nampak apa maksud ayat ini. Wama aksaruhum, wama aksarun nas, dan tiada kebanyakan manusia. Walau harosta, dan jikalau telah sangat berharap engkau, bimu'minin dengan orang yang beriman. Kita tidak nampak apa gambaran dia. Jadi kalau ia mengikut nahunya, kedudukan mukminin itu ia lepas daripada An-Nas. Lepas daripada An-Nas. Bila kita letak mukminin tu lepas daripada An-Nas dalam segi makna ya, dalam segi ayatnya tak boleh kita ubah. Kalau makna tu kita letakkan mukminin tu lepas An-Nas, baru kita nampak. Dan tiada kebanyakan manusia ya orang-orang yang beriman. Itu baru kita nampak. Dan tiada kebanyakan manusia ya orang-orang yang beriman. Kalau kita susunkan balik, kebanyakan manusia tidak beriman. Ya. Kebanyakan manusia tidak beriman. Walau harosta, barulah. Walau harosta itu kemudian. Dan jikalau telah sangat berharap engkau. Mana Nabi berharap, sangat berharap, supaya semua orang beriman. Tapi tak. Kebanyakan mereka tak beriman. Walaupun kau ya Muhammad, sangat berharap untuk mereka beriman. Itu baru kita nampak dia punya susunan ayat. Kalau kita baca saya lafziah, sebab itu kadang harfiah ni ada satu-satu ayat macam ni lah. Ayat-ayat macam ni kita tak dapat dia punya punca susunan ayat. Jadi bila ia berdasarkan kepada nahu dia, baru kita nampak. Kedudukan mukminin itu lepas daripada An-Nas. Baru kita nampak. Kalau kita susunkan secara biasa pun, mukminin lepas An-Nas pun kita dah nampak dah. Dan tiada kebanyakan manusia orang beriman. Mana kebanyakan manusia tak beriman. Okey. Walau harasta. Dan jikalau telah sangat berharap engkau. Walaupun Nabi sangat berharap untuk mengharapkan mereka beriman. Tapi kebanyakan mereka tak nak beriman, tak percaya. Iman tu mana percaya. Jadi tak percaya. Ya.
Jadi sampai situ dulu untuk malam ini, insyaAllah akan datang kita sambung lagi ya. Jadi nak kira cerita Nabi Yusuf dah habis lah. Ini lanjutan ayat untuk memenuhi atau apa menghabiskan surah tu. Itu ya tidak ada kaitan dengan Nabi Yusuf lagi. Nabi Yusuf kaitan penutup dia betul-betul ayat 101. Mengenai dengan keluarga